Pendengar Ria 897, Anda boleh hubungi saya di 669-11897 dalam Misteri Jam 12 bersama dengan saya, Casey. Dan pada pagi ini saya nak bacakan satu lagi kisah yang ini. Cerita ini dikongsi sama oleh pendengar kita. Katanya di sini, Casey pernah putarkan audio iaitu lagu Lingsir Wengi dan sebenarnya sebelum Casey putarkan audio tu, saya ada juga mendengar audio yang disebutkan, dan ini adalah satu audio yang mana kawan saya pernah beri saya dengar lah, dan memang menyeramkan kalau kita kaitkan audio itu dengan cerita di sebalik lagu yang disebutkan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM, apa yang berlaku ni, inilah yang dikongsi sama. Satu hari ini, saya dengan beberapa orang teman yang lain lah, waktu tu, kumpulan paranormal ni memang adalah satu aktiviti yang biasa dilakukan. Jadi ia tumbuh macam cendawan tau Kisi. Sana sini ada kumpulan paranormal sendiri, dan masing-masing suka pergi adventure waktu malam dan suka merakamkan video, audio, menangkap gambar, hanya untuk membuktikan yang kumpulan paranormal mereka ni ada dan mampu menangkap sesuatu entiti dalam rakaman video, rakaman suara maupun dalam gambar yang dipetik. Jadi oleh kerana saya dan juga teman-teman ni telah pun baru menubuhkan sebuah kumpulan, kita pun rasa gairah dan semangat. Biasalah Kisi, anak muda, kita ni kalau buat sesuatu ada kalanya tak fikir pun tentang apa risikonya yang akan berlaku pada diri kita. Jadi pendengar Misteri Jam 12, inilah yang mana pada satu malam ni beliau dan juga seramai 4 orang, termasuk dirinya 4 orang, telah pun pergi ke kawasan hutan dan juga kawasan tanah perkuburan di Singapura. Katanya jangan sebutkan Casey. Okey. Dengan berbekalkan handphone dan ada Bluetooth speaker beliau gunakan. Apa yang berlaku pada malam itu, inilah yang diceritakan, entah benar ataupun tidak, dalam Misteri Jam 12. Katanya di sini kami 4 orang turun dari kenderaan, menggunakan lampu solo, rakaman video, juga ada audio recorder. Sambil jalan, kami jalan rapat-rapat. Salah seorang daripada anggota kumpulan kami mengeluarkan telefon bimbit dan mengeluarkan Bluetooth speaker. Jadi Bluetooth speaker ni diletakkan di atas satu kubu. Saya tak nak sebutkan kubu apa. Kemudian dia memutarkan lagu yang pernah diberikan pada saya untuk dengar. Katanya lagu ni adalah lagu Panggil Kuntilanak. Anda bayangkan 4 orang sahabat pergi kubu, letak Bluetooth speaker, kemudian putarkan lagu yang tadi itu. Konon-konon lagu itu adalah lagu Panggilan Kuntilanak. Sejauh mana kebenaran saya tak pasti, tapi saya pernah ada juga membaca itu adalah sebuah lagu yang dinyanyikan oleh ibu ataupun nenek kepada cucu ataupun anak ketika mereka sedang kecil. Seolah-olah macam folk song lah yang disebutkan. Tapi ada pula kata lagu tu lagu untuk memanggil kuntilanak. Saya pun tak tahu jauh mana kebenarannya. Mengikut kisah ini, setelah teman saya putarkan, sekali saja, kami berada jarak agak jauh lah, tapi tak boleh jauh sangat sebabnya Bluetooth connection nanti akan putus. Jadi jauh untuk kita masih lagi boleh stay connected antara handphone dan juga Bluetooth speaker. Dah putarkan, dah habis, kami pun tunggulah masanya. Seorang merakamkan video, seorang lagi sempat memetik gambar katanya di sini. Tiba-tiba dengar bunyi bunyi burung hantu. Setahu saya Casey, kalau benda tu nak datang,
kita akan dengar bunyi kehadiran burung hantu. Ini menunjukkan benda ni ada dekat kawasan yang kita ada. Masing-masing dah takut. Daripada kita sedang bersembunyi dan jarak kami adalah agak jauh antara satu sama lain, semua rapat, berdiri rapat dan erat kerana takut. Pendengar Ria 897, kita tunggu dan tunggu dan tunggu. Setelah lebih kurang setengah jam, mungkin kita dah puas hati, tapi tak nampaklah apa-apa yang obvious, kata beliau. Teman saya pun kembali ke kubur tu untuk ambil Bluetooth speaker yang ditinggalkan. Dia ke sana, dia ambil Bluetooth speaker. Bayangkan pendengar Misteri Jam 12, dia jalan beberapa tapak nak pulang menghampiri kami. Tiba-tiba kami semua dengar dengan jelas bunyi seolah-olah macam ada sesuatu mengilai. Masing-masing lari kelam kabut, Casey. Lari, tinggalkan kawasan tu, pergi ke kereta. Masuk dalam kereta, hidupkan enjin. Teman saya pandu tinggalkan tempat yang disebutkan ini, iaitu sebuah tapak tanah perkuburan. Keesokan harinya, kami dah balik semua. Saya pun cari teman saya ni. Teman saya tidak jawab panggilan, tidak respon kepada mesej. Telefon rumah, yang jawab adalah ibu kepada teman, memberitahu yang dia tidak sihat dan dalam keadaan demam. Saya datang menziarahi dia. Dia hanya terbaring di atas katil dan tidak ingin bercakap. Badannya memang panas. Bila saya salam tangannya, dapat rasakan panas dan bahang. Bila malam, dia akan rasa demam. Pagi, dia akan rasa lemah. Begitulah hakikatnya terjadi pada teman saya ni. Dan benda ini berterusan untuk beberapa bulan sebenarnya. Sampaikan rawatan yang setimpal diberikan, barulah keadaan teman saya kembali macam biasa. Teman yang terkena gangguan paling teruk ini adalah teman yang meletakkan Bluetooth speaker dan memutarkan lagu yang menyeramkan itu, lagu Lingse Wengi. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Dan juga pernah saya dapat satu kisah ni, dan ini cerita yang baru diberitahu kepada saya, dan berlaku diberitahu kongsi dengan saya pada hujung minggu lalu ketika saya mengendalikan satu majlis persandingan di Singapura. Datang seorang pakcik inilah bila saya sedang putarkan lagu kan, dia pun mula cerita, mula-mula disalam lah, "Kisi ke?" "Ya, saya." Dia pun buka story, dia ceritakan dia bertugas sebagai pengawal keselamatan, dan dia, saya tak nak sebutkan nama bangunannya, sebuah bangunan yang agak terkenal di Singapura lah. Jadi katanya beliau tugas ni ada kalanya waktu malam tu seorang diri, dan ada kalanya ada teman. Kalau seorang diri tu lazimnya, kalau seorang diri, kalau mungkin tempat-tempat lain tu sebab syarikat keselamatan yang beliau tugas ni kadang-kadang tak cukup manpower, kaki tangan ni. Jadi akan dikerahkan orang-orang yang bertugas dua, akan diambil manpower satu orang ni hantar ke tempat lain lah. Jadi pada waktu kejadian pakcik ni ceritakan yang berlaku pada beliau di salah sebuah bangunan yang cukup terkenal di Singapura ni, temannya malam tu patut bertugas dengan beliau, oleh kerana ada tempat lain tak cukup orang, jadi terpaksa ambil temannya, dikerahkan di tempat itulah. Jadi malam tu dia sedang bertugas, datang seorang wanita di betul-betul dekat tepi pintu guard room tu lah. Dari luar tu ada kamera. Jadi wanita tu berdiri depan guard room tu lama. Beliau tengok dari kamera tu yang diletakkan luar pintu guard house lah. Dan selalunya kalau orang yang nak masuk ke dalam bangunan tu akan diri di sana lama. Jadi beliau pun pada mulanya memang tak layan wanita tersebut sebab dia tak ketuk pintu. Lama kelamaan, bila dah lebih kurang 10 minit, bila dia pandang balik ke monitor tu, dia nampak wanita tu masih berdiri depan pintu guard room. Jadi kenapa pula perempuan ni? Mungkin dia ketuk tak dengar ke? Jadi pakcik ni berkata, "Saya pun bangun, Casey. Saya bangun pergi depan pintu tu, saya buka pintu. Dekat pintu, Casey, saya tak nampak orang pun, Casey." Jadi yang buat dia takut, bila dia tengok dekat pintu tak ada orang, dia nak tutup balik pintu, kepalanya toleh ke belakang. Toleh ke belakang, dia tengok monitor TV. Monitor TV tu
menunjukkan ada perempuan sedang berdiri. Tapi depan pintu tak nampak apa-apa. Kemudian dia terdengar suara bayi menangis. Sekaligus benda ni berlaku serentak dan dalam masa yang singkat. Dengan segera dia tutup pintu, dia pun istighfar, dia kembali ke tempat duduknya. Monitor TV depan pintu guard house tu dia matikan. Sebab benda tu tak nak berganjak Dan setelah 1 jam dia hidupkan balik, benda tu masih berdiri depan pintu, tak nak bergerak-gerak. Sampailah waktu subuh, selepas dia solat subuh, dia hidupkan balik, barulah dah tak nampak lagi makhluk yang berdiri depan pintu. Wah, kalau Zah dalam situasi macam tu lah, mungkin seorang pengawal keselamatan macam mana? Kalau saya tak tahu masih lagi hidup ke tak lah. Mungkin dah pingsan lah. Dah pingsan lah. Itu dia. Memang bukan sedang sebab saya tabik spring lah dengan mereka yang bertugas sebagai pemandu teksi. Mereka bertugas sebagai seorang jururawat yang bekerja waktu malam ni. Pendengar 897, silakan 669111897. Saya akan ingin mengundang anda pendengar-pendengar 669111897. Baik, bersama dengan saya. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum, Isi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa bercakap ni? Ian, Isi. Ian buat panggilan dari mana, Ian? Daripada tu. Ian ada kisah tentang apa, Ian? Silakan. Ni tanya pasal track 14 tu, Isi. Track 14. Anda pernah ke sana ke? Benar, Isi. Memang kita tu Old Jurong Road lah, Isi. Oh, Old Jurong Road. Masih ada lagi jalan track tu? Ada lagi, Isi. Masih. Oh, itu ada kubu Cina di sana? Macam dekat ini Old Tampines Road lah. Oh, situ kubu Cina lah? Kubu Cina. Jadi dia boleh berhenti. Itu jalan tu Corporation Road ke bukan? Dia sebelahan Corporation Road lah. Sesat jauh Memang berantai lah, Isi. Ada orang kata dulu pernah ada kes pemandu teksi dibunuh di sana, betul ke? Betul. Patut Saya boleh. pernah terjumpa juga di sini Old Tampines Road . Kisah silakan. Saya malam-malam tu saya bawa van . Saya malam tu dalam pukul 2 lah, saya hantar penumpang balik lah. Dan kebetulan saya dah habis hantar. Saya lalu sana lah, ingat nak ambil jalan shortcut kan. Jadi bila saya dalam pertengahan Old Tampines Road tu, saya nampak ada benda berjalan lah, kan? Macam oli putih gitu . Dia nak lalu lintas dia berlintas . Jadi saya macam gamang lah . Saya berhenti kejap tengok betul ke ada orang nak melintas ni malam-malam ni, 2 pagi . Jadi saya teruskan lah, saya tawakal, saya teruskan juga dalam sikit. Tapi dalam hati saya tengok juga belakang kan tak apa-apa kan, pasal kan cerita kan penumpang . Jadi saya teruskan perjalanan nanti signal situ, rasa macam dorong saya naik lagi. Sampai saya semula tengok betul keadaan situ, memang macam banyak terjadi kat situ kan. Itu lah yang saya tak dapat lupakan sampai hari ini, Isi. Saya tak akan jalan situ lagi, Isi, walaupun apa pun terjadi . Terima kasih terima kasih, Isi . Kembali. Assalamualaikum, Isi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Silakan 669111897. Jadi kata abang kita tadi track 14 di Singapura ni memang wujud. Saya belum pernah ke sana. Katanya di kawasan yang dikenali sebagai Old Jurong Road. Sana memang banyak kubu Cina. Dan ada juga yang kirimkan mesej, terima kasih atas informasi itu, mengatakan pernah ada seorang pemandu teksi yang mati dibunuh dekat jalan yang disebutkan tadi. Jadi memang misteri lah tempat yang disebutkan. Kita akan teruskan dengan kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. Dan ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Selamat tengah malam ataupun selamat pagi, Nora. Apa khabar? Khabar baik, Isi. Dan ada pengalaman misteri Nora ingin ketengahkan tentang apa ni? Silakan. Okey. Ni dekat tempat kejadian ini terjadi semasa Nora berumur 14 tahun. Sekarang dah umur 41 lagi, Isi. Jadi kejadian ini terjadi dekat tempat Bukit Gombak, dekat tempat Tasik. Jadi masa tu kita 3 orang lah, kawan-kawan kan.
kita balik daripada 7-Eleven lah. Jadi nak balik ke rumah tempat Avenue 8 lah, Bukit Batok. Jadi sambil kita jalan dekat tepi kasih tu ada satu bus stop tu isi. Jadi dah malam, dalam nak dekat pukul 2 suku gitulah pagi. Jadi kawan saya ni nampak, kawan saya cakap dengan saya, Nura, kat bus stop tu ada orang. Mana ada dah pukul 2, mana ada bas. Habis cakap, jangan, kita pergi sana lah, tanya lah. So kita pergilah, kita pergi dekat tempat tu bus stop kan. Apa yang kita nampak ni is orang tua. Orang tua, dia tengah duduk kat situ dengan kepalanya tu duduk kat bawah. Jadi kawan saya ni tegur, cik, dah pagi-pagi macam gini, tak ada bas. Cik nak ke mana? Sekali kasi dia, muka dia macam dongak gitu, tempat muka kita. Muka dia orang tua punyalah hodoh kasi. Punyalah hodoh. Kita ni yang ramai-ramai macam terjengak tau kat situ tau kasi. Tengok macam nak cakap orang, bukan orang. Nak cakap tak tahulah kasi nak macam mana nak jelaskan dia punya rupa masa tu lah. Jadi yang tahu kita tulis ni, one of my friend ni, kawan kita ni dah jatuh kasi pingsan. Dah jatuh pingsan. So kita apa lagi lah, kita lari tu, sambil lari tu terus dengar tu macam ada orang ada mengilai. So when we turn and see sambil lari tu, kita benda tu tengah terbang atas kita isi. Itulah peristiwa yang tak dapat kita lupakan. So when kita tengok benda tu, secara kebetulan ada satu kereta jalan, kita main tahan aja, and kereta polis je. So kita just stop kereta polis. What you think? So kita nak tumpang, hantar kita balik boleh pergi depan. Itu peristiwa yang tak dapat nasib baik nampak ada polis. Kalau tak ada, jalan pelan-pelan. Saya tak akan jalan pelan KC. Saya akan lari all the way dari Bukit Gombak tu sampai Avenue 8 KC. Terima kasih. Selamat tengah malam kepada anda. Selamat tengah malam KC. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kembali. Yang ini kiriman daripada Syazwan. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya satu ketika dahulu pernah mengalami satu peristiwa. Yang ini kisah yang saya nak ceritakan ni agak ringkas. Harap maklum. Terima kasih. Kata beliau, ini berlaku ketika saya sedang menunggang motosikal. Dan waktu itu saya tak tahulah dah pukul 12 ataupun belum. Antara pukul 11 lebih malam dengan 12 lebih tengah malam. Sebabnya bila saya menunggang motosikal, pada mulanya hujan renyai-renyai. Tapi bila semakin saya tunggang tu semakin jauh, hujan semakin lebat dan semakin teruk. Jadi terpaksa untuk keselamatan, saya letak motosikal di tepi jalan dan saya berteduh di perhentian bas ataupun bus stop. Yang peliknya, pada malam tu, saya dah letak motosikal di tepi jalan, saya pun turun dari motosikal, saya ternampak dekat bus stop, ada seorang makcik tengah duduk, mungkin tengah tunggu bas. Saya pun berdiri memandang ke arah motosikal. Keluarkan sekotak rokok dan kemudian saya nak buang masa tu, saya isaplah sebatang rokok. Masih lebat lagi KC. Setelah habis rokok, saya kembali ke tempat duduklah. Saya toleh, makcik yang tadi saya nampak hilang. Yang pertama, hujan selebat-lebatnya. Bas pun belum sampai. Mana makcik tu pergi? Saya tengok sekeliling saya, tak ada tempat lain untuk berteduh, melainkan perhentian bas yang saya berhenti seketika. Takkan makcik boleh jalan begitu laju dalam keadaan hujan yang lebat. Saya pun pada waktu itu tak nak fikir yang bukan-bukan, tak nak fikir panjang. Saya keluarkan lagi sebatang rokok. Jangan banyak-banyak bang, dangerous. Bang, buat baik berpada-pada, isap rokok berpada-pada. 669-11897. Sila hubungi saya sekarang. Kita teruskan kisah misteri jam 12. Pengaria 897. Bagi yang takut, perlahankan suara radio anda. Kalau anda berani, terus bersama saya sampai 2 pagi nanti. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Nur.
Dan Nur buat panggilan dari mana, Nur? Dari Woodlands. Nur ada pengalaman kisah tentang apa? Silakan. Ada satu beberapa bulan lepas. Masa tu saya dengan tunang baru jam perjalanan pulang. Dari jumpa kawan main pool dekat Katong tu. Lepas tu bila kita orang dah nak balik Woodlands, lalu dan tiba-tiba di hadapan kami ada satu kereta ni Kak Kisi. Satu mana tu seorang je. Kita dua nampak. Jadi tiba-tiba tunang saya laju sikit dan kami pun bersebelahan dengan kereta sebelah. Dan kemudian saya terus terpandang. Terus sekali saya ingat mungkin bayangan. Kedua kali saya pandang lagi Kisi. Ya Allah, saya nampak ada satu perempuan baju putih, rok panjang tengah duduk di sebelahnya. Masa tu saya sempat signal dekat driver tu. Tapi driver tu macam buat tak indah saya gitu. Dia macam tanya saya, macam signal tangan macam kenapa? Saya cuba signal pakai gunakan mata saya, signal kat sebelah dia. Tapi dia buat bodoh lah, tak layan saya. Jadi saya mau beritahu tunang saya tu, dia orang duduk tu. Saya tak boleh cerita, tergamam. Rumah semua ternaik. Jadi bila sampai ke bawah blok rumah kami, saya cerita, saya baca doa, saya cerita dengan tunang saya. Bahawa tunang saya cakap, dia pun perasan memang kat sebelah tu tiba-tiba ada satu perempuan tengah duduk. Padahal masa sebelum tu kita nampak dia seorang je. Itu pun lepas laluan TKD Mandai. Selepas daripada itu kami dah saya dah tak nak pandang lagi lah kalau naik motor malam lepas BTS expressway ni semua. Saya dah tak nak tengok dah kereta kat sebelah ke kanan kiri depan. Dan saya dah takut. Itu terserempak lah gitu Dia terserempak pasal terpanjat. Dia pasal nak kata bayang tidak mungkin pasal 2-3 kali saya pandang. Jadi anda kata anda tinggal di kawasan Woodlands. Saya. Ada kiriman yang saya terima. Mungkin saya nak tanyalah anda seorang penduduk Woodlands lah sejauh mana kebenaran tak pastilah. Tapi ini SMS baru masuk ni. Datangnya daripada Encik Zainal. Katanya Kisi kalau berani Kisi pergilah dekat Woodland dekat Woodland Water Center. Kat mana tu Water Center tempat orang pancing-pancing ikan dekat situ. Banyak penampakan. Bukan waterfront ke? Water center. Water center kat mana Water center tak ada, tapi waterfront ada. Katanya situ banyak penampakan. Ada yang sampai kena rasuk dan sebagainya. Boleh Kisi check it out. Ada pernah dengar tentang kisah tempat ni? Kalau waterfront ni, saya kat waterfront ni selalu kat sini. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa. Kalau Woodlands punya daerah, setahu saya kat Masling atau Bukit tu adalah. Selalu situ kalau orang sorang jalan kan, nanti boleh nampak jemaah dia. Pasal tunang saya dulu pernah naik basikal nampak. Dia tu tengah duduk atas batu. Dia tak pusing balik nak tengok lagi sekali. Tapi dia tak berani tu dia balik. Wah, terima kasih Dia nama Kembali baik pendengar 897. Kalau anda ada kisah misteri, anda hubungi saya 669-11897. Yang ini kisah daripada pendengar kita yang berkongsi pengalaman. Ini berlaku daripada Jeffrey, seorang pendengar Jeffrey namanya. Dan kata Jeffrey, ini adalah satu kejadian yang benar-benar berlaku ketika saya berkhidmat sebagai seorang jurugambar lah. Dan waktu tu pengantin ni, kedua-dua mempelai, pasangan mempelai yang saya terima ni, mereka mempunyai satu permintaan yang saya sendiri terperanjat lah. Permintaan pengantin kedua-duanya. Ini pengantin ni orang Melayu kita lah, katanya Jeffrey. Apakah permintaannya? Lazimnya pengantin kalau nak kahwin, sebelum mereka mungkin berumah tangga ni, ataupun photoshoot mereka lah. Selepas mereka dihijab kabulkan ataupun selepas majlis persandingan, ada kalanya buat studio photoshoot. Iaitu zaman-zaman dulu katanya pendengar kita bernama Jeffrey. Kemudian setelah ada studio photoshoot, ada yang nak photoshoot di luar.
Mungkin tempat-tempat yang biasa dikunjungi seperti Gardens by the Bay. Mereka suka pergi Old Parliament House. Mereka suka pergi tempat-tempat kebun bunga dan sebagainya. Tapi kali ini, apa yang saya boleh katakan, kata Jeffrey, permintaan pengantin saya agak pelik sangat. Satu, baju pengantin mereka. Tak pernah saya nampak orang pakai. Baju pengantin kedua-duanya warna hitam. Ini bukan baju kot, Casey, bukan. Baju ni ditempa dan dibuat khas. Sebabnya banyak juru-juru andam tidak menyediakan pakaian tradisional yang mempunyai warna hitam. Jadi mereka sebenarnya telah pun keluarkan bajet sendiri dan menghantar tailor untuk buat. Katanya mereka mengeluarkan duit sendiri baju pengantin ni yang mempunyai menggunakan kain warna hitam. Kalau selalu kita nampak baju hitam mungkin dalam baju barat lah, lelaki pakai kot ataupun suit warna hitam. Mungkin yang isterinya, pengantin wanita ni akan memakai gaun warna putih, macam itulah. Tapi yang ini merupakan baju tradisional Melayu yang dikenakan dengan mungkin saya rasa lah, dia tak cakap tapi katanya hitam, mungkin songket hitam ke tak tahulah. Jadi satu lagi yang pelik ini, mereka nak lakukan photoshoot pada waktu malam dalam hutan. Katanya mereka suami isteri ni adalah peminat metal band. Mereka ni ingin melakukan persandingan gotik. Saya pun terperanjat. Yalah, dahlah hitam, gincu yang si pengantin wanita ni pun pakai pun gincu birat hitam. Jadi mereka telah pun mencari tempat yang sesuai untuk pergi melakukan sesi fotografi lah di dalam hutan dengan temanya gotik. Anda bayangkan, inilah kisah yang dikirimkan dan diceritakan oleh Jeffrey. Kita terus masuk bab apa yang berlaku ketika sesi fotografi ini berlaku di salah sebuah kawasan di Singapura. Kata Jeffrey, bila saya berada di tempat yang disarankan oleh dua pasangan ni, mereka datang dengan pakaian mereka serba-serbi hitam. Dengan si suami pula matanya mempunyai celak hitam. Dan kita pun masuk ke dalam lah dengan berbekalkan kamera saya dan alat-alat kamera seperti lampu dan sebagainya. Dan dapat cari dengan sebatang pohon. Dekat pohon tu lah saya buat setup. Saya pasang lampu untuk bergambar di sana. Dan saya keluarkan kamera saya dan kita mula memetik gambar lah. Kedua-dua pasangan. Malam tu agak sejuk sedikit, tapi tempat tu tak boleh tahan isi. Banyak sangat nyamuk, gatal tangan saya dibuatnya. Pasangan pengantin ni, mereka berdua memakai baju lengan panjang. Jadi mereka ni tidaklah diserang nyamuk. Saya ni lah yang pakai lengan pendek ni lah, yang seringkali digigit nyamuk sampai nak bekerja pun agak sukar. Jadi sedang saya petik gambar pasangan ni, apa yang berlaku, saya macam terperasan tu bila setiap kali saya pandang daripada viewfinder. Untuk pengetahuan pendengar ya, viewfinder adalah satu tempat lubang kecil apabila anda nak petik gambar ni. Selain daripada ada LCD, ada tempat lubang kecil di mana anda letakkan mata untuk lihatlah sebelum anda petik gambar. Jadi kata Jeffrey, setiap kali bila saya pandang melalui viewfinder, saya terperanjat, Casey. Di bawah ada pasangan pengantin yang mana mereka melakukan photoshoot ala-ala gotik dalam hutan tu. Di atas kepala mereka, saya ternampak, Casey, ada orang macam tergantung, seperti menggantung diri orang tersebut dekat pokok. Jadi bila setiap kali saya angkat kamera, saya tengok melalui viewfinder, saya terperanjat. Dan saya letak viewfinder, saya tengok, tak ada apa-apa. Kemudian saya rasa terganggu emosi dan juga penampakan tersebut. Saya tengok lagi melalui viewfinder, tak ada. Saya cuba petik gambar, bila gambar tu dipetik, saya tengok balik, memang tak ada pun dirakamkan dalam gambar. Memang mustahil sangat-sangat. Sampaikan pengantin lelaki tanya pada saya, "Bang, kenapa bang Tak ada apa-apa, tak ada apa-apa."
Jadi akhirnya, oleh kerana saya tak nak terganggu sebab menyeramkan Casey, bawa pengantin sedang sibuk posing tu dekat atas pengantin, saya nampak seperti susuk tubuh mayat tergantung Casey. Oleh kerana saya tak nak diganggu, saya pun switch. Daripada melihat melalui viewfinder, saya switch melihat gambar tersebut pengantin tu melalui LCD screen. Yang hairan, bila tengok melalui LCD screen, langsung tak nampak apa-apa yang ada di atas pengantin tu. Tapi saya off balik LCD, saya on viewfinder, saya lekapkan mata saya, ternampak seperti ada orang tergantung di atasnya. Bayangkan pendengar Ria 897. Malam tu saya rasa prestasi saya untuk bergambar tidak begitu baik, tapi saya cubalah sedaya upaya. Saya cuba untuk mendapatkan shot yang baik-baik supaya mereka dapat pilih dan dijadikan kenangan. Bila saya beritahu teman-teman, kameraman yang lain yang saya kenal, mereka terperanjat. Tak pernah seumur hidup mereka pengantin inginkan fotografi mereka dilakukan dalam hutan pada waktu malam dengan berpakaian serba hitam. Mereka pun terkejut sebenarnya bila saya ceritakan tentang penampakan seperti ada susuk tubuh yang menyeramkan tergantung dekat hutan yang disebutkan. Untuk pengetahuan Casey, kisah ni berlaku di salah sebuah kawasan di Punggol. Terima kasih dan selamat tengah malam. Dan saya berkongsi pengalaman SMS dari Kak Nurmah. Kata Kak Nurmah, Casey, kakak gunakan nama samaran. Ya, sebenarnya ingin kakak berkongsi pengalaman kakak. Okey, ini tentang jiran yang sendiri dengan rumah. Bukan jiran sebelah lah. Rumahnya agak beberapa unit jauh dari rumah kakak. Bukan nak mengumpat, tetapi hakikatnya adalah benar. Sebenarnya pertama kali kakak nampak pakcik ni, kakak dah tak sedap hati. Macam ada sesuatu yang tak kena. Satu, dia tak pernah senyum. Kalau kita senyum pun dia buat bodoh lah. Dia tak layan, dia buat hal dirinya sendiri. Dan selalunya pakcik ni akan berjalan, kedua-dua tangannya akan diletakkan di belakang. Untuk pengetahuan Casey, orang-orang yang tua ni kalau jalan kedua-dua tangannya di belakang, tak semualah. Ada kalanya antara mereka memelihara makhluk seperti tuyul ataupun hantu polong. Jadi, bila nampak pakcik ni macam ni, dalam hati, ni confirm pelihara polong atau tuyul. Dalam hati, memang pun tak nak tuduh dan niat sembarang, saja-sajalah sakit hati. Dah banyak kali kita senyum, tegur, dia tak layan kita. Jadi apa yang berlaku, pernah satu kali ni, kakak balik kerja agak lewat, sampai kolong blok rumah kakak jam 2.30 pagi. Dan bila balik tu adalah transport hantar kakak sampai kolong blok, kakak pun jalan. Sambil jalan, kakak keluarkan telefon bimbit. Kakak telefon pembantu rumah suruh buka pintu. Jadi pembantu rumah kakak jawab panggilan. Dia kata okey, nanti dia buka pintu lah. Kakak pun jalanlah daripada kapak tu pergi ke kolong blok. Sambil berjalan, kakak tiba-tiba rasa meremang bulu rumah kakak. Sampai dekat lift, kakak tekan butang. Bila tekan butang, lift nak tunggu turun. Selalunya Casey, lift rumah kakak ada dua. Yang kakak berdiri dekat lobi tu, lift A dengan lift B. Selalunya, lift A akan berada di tingkat 1, lift B akan berada di tingkat atas 12. Tapi hairan, malam tu kedua-dua lift A dengan B berada di tingkat 12. Memang pelik, tapi malam yang kakak rasa sesuatu yang tak kena, kata Kak Nurma. Kedua-dua lift berada di tingkat paling atas. Jadi nak tunggu turun agak makan masa, kakak tekan butang, kakak tunggu. Bila tunggu, pakcik ni kakak dengar orang berjalan bunyi selipar. Kakak toleh nampak pakcik ni. Terperanjat kakak. Jadi kakak senyum, "Cik, khabar?" Macam biasalah, Casey tak layan. Kakak masuk dalam lift, pakcik ni pun masuk. Dia tinggal sama tingkat dengan kakak, tingkat 9. Kakak tekan tingkat 9, pakcik ni berdiri di belakang kakak, kakak berdiri di depan. Dalam hati, naik lift tingkat 9 macam lama sangat. Tiba-tiba dalam lift tu Casey, bau punyalah busuk. Pada mulanya kakak ingatkan pakcik ni buang angin. Kakak nak marah Casey. Kakak toleh nak tunjuk yang kakak ni marah.
bilah tuli Kisi terperanjat Kisi. Kisi nak tahu kalau selalu kita cang ataupun dukung orang menggunakan tangan belakang, tangan orang yang kita dukung dari belakang tu akan terjuntai keluar dekat bahu. Kakak tuli tak nampak muka, nampak tangan dua terkeluar terjuntai dekat bahu pakcik jiran kakak. Kakak terus istighfar, Kisi pandang depan. Kakak tercungap-cungap nafas kakak. Pintu lift terbuka, Kisi. Kakak lari keluar. Sebut-sebut nama pembantu rumah sampai pembantu keluar sebab rumah kakak tepi lift. Bu, kenapa, Bu? Kakak masuk, tutup pintu. Tercungap-cungap kakak dibuatnya pertama kali, Kisi. Nampak tangan benda tu terjuntai dekat bahu pakcik jiran sedirit rumah kakak. Tak tahulah, benda tu hantu pulung ataupun makhluk apa, kakak tak pasti. Terima kasih, Kisi, kerana sudi berkongsi pengalaman dari Kak Norma. Sementara saya nantikan panggilan dari anda. Ini datang daripada Muhammad Syazwan Abdul Hamid. Kata beliau, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya nak berkongsi satu kisah pernah terjadi pada saya di Kuala Lumpur. Dan saya menginap di sebuah hotel. Saya tak perlu sebutlah nama hotel ni. Hotel ini dekat dengan penjara Pudu. Yang sekarang ni dah pun terbengkalai nampaknya. Ataupun dah dirobohkan. Apa yang berlaku, saya pernah masuk salah bilik hotel. Pelik kan? Bilik hotel ni menggunakan kad, access card untuk masuk. Tak perlu kunci yang biasa, menggunakan access card. Yang saya hairan, access card untuk masuk ke bilik yang saya ada boleh tap dan boleh termasuk bilik lain, kata Syazwan. Jadi saya pergi ke sana sebenarnya untuk berjumpa dengan beberapa orang rakan lah, untuk berbincang tentang bisnes kolaborasi antara saya di Singapura dan teman-teman saya yang ada di Kuala Lumpur. Jadi setelah saya habis jumpa mereka, waktu tu dah agak malam, sekitar jam 11 lebih malam. Saya pun dah terlampau penat. Saya balik bilik hotel dengan keadaan penat sangat-sangat, kepala saya mabuk. Saya pun pergi bilik, saya tap. Bila tap, pintu terbuka. Saya pun tak fikir panjang. Masuk dalam bilik tu, tutup. Tutup, masukkan kad. Aircon menyala, lampu menyala. Terus dekat katil juga, saya baring, tak fikir panjang. Saya baring dekat katil. Baring sampaikan saya terlelap pada waktu itu. Pendengar Ria 897 FM, saya terbangun daripada tidur saya. Setelah saya rasa mungkin setengah jam 40 minit saya tertidur dekat dalam bilik hotel ni. Saya terbangun sebab saya rasakan dekat katil yang saya baring tu ada orang main lompat-lompat, Kisi. Macam ada orang diri di atas katil tu, kemudian dia lompat-lompat membuat saya terbangun. Bila saya bangun, saya dapat rasakan seperti ada orang yang baru bermain lompat-lompat daripada katil bilik hotel saya. Saya jadi tertanya-tanya. Saya bangun, saya tengok sekitaran saya dalam bilik hotel. Kemudian saya pun okeylah, aku dah tidur dah cukup. Mungkin tadi mimpi lah sebab terlampau kepenatan sangat-sangat. Saya pun bangun nak tanggalkan sepatu, baru saya perasan, ni bilik siapa ni? Mana aku punya beg-beg, barang-barang? Saya buka almari, tak ada. Kemudian saya tertanya-tanya lagi, mana barang aku? Akhirnya bila saya keluar daripada bilik hotel tu untuk tengok nombor pintu, saya berada di bilik hotel yang salah, Kisi. Bilik hotel saya berada jauh daripada tempat yang saya ada. Saya dengan segera, Kisi, angkat beg saya, haversack yang saya bawa keluar tadi. Saya sebelum nak keluar daripada bilik hotel ni, saya sempat toleh ke belakang. Saya ternampak dekat belakang langsir dalam bilik hotel ni ada seperti susuk tubuh manusia berdiri di sebalik langsir bilik hotel, kemudian sedang menjenguk sambil memegang langsir dari jauh. Bila saya ternampak, saya istighfar berkali-kali. Saya keluar, tutup pintu bilik hotel dan saya pegang kunci saya. Tadi aku masuk macam mana? Dengan access card yang sama, saya tap sekali lagi. Bilik hotel tu tak boleh terbuka pintunya. Tap lagi, tak boleh buka. Merah. Macam mana aku masuk tadi? Saya pun terus jalan ke beberapa pintu untuk masuk ke bilik saya. Bila saya tap card,
lampu hijau, saya baru boleh masuk dan barulah saya nampak luggage bag saya dan juga itulah bilik hotel saya yang sebenar. Yang menjadi tanda tanya Casey, bagaimana akses kad saya boleh masuk bilik yang bukan bilik saya? Bila saya sedang tidur, nyenyak tidur kerana kepenatan 30 hingga 40 minit, saya dapat rasakan ada orang bermain lompat-lompat di atas, katanya di sini orang bermain lompat-lompat. Jadi di atas katil, dapat rasakan dia tengah pejam ni, tengah tidur. Saya bangun, rupa-rupanya saya salah bilik Casey. Untuk pengetahuan Casey, hotel yang dimaksudkan adalah ... Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, ini datang daripada bekas seorang prison warden. Saya tak nak beritahulah penjara mana yang beliau pernah jaga, tapi katanya beliau bekas warden di salah sebuah penjara di Singapura. Lalu sudah bersedia, kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Ini kiriman daripada pendengar yang ingin dikenali sebagai Lee. Berkongsi beliau adalah bekas warden di salah sebuah penjara di Singapura. Katanya tugas sebagai seorang warden ni juga mencabar Casey. Selain daripada kena menjaga panduan-panduan ataupun dipanggil sini inmate. Pada waktu malam kita juga perlu buat rondaan Casey dekat sel-sel penjara. Kita juga kena lalu koridor-koridor yang sunyi dan sepi. Dan banyak sebenarnya kisah berkaitan dengan penjara. Jadi pengalaman saya yang satu saya nak cerita, katanya Lee. Waktu tu, waktu malam, saya sedang nak periksa dekat jalan dekat koridor. Sebabnya kedengaran di salah sebuah sel seperti ada salah seorang inmate sedang mengerang kesakitan. Saya pun tuju ke arah sel tersebut. Tapi bila saya pandang dekat dalam, inmate cuma ada 3 orang. Ketiga-tiga dari mereka semua sedang nyenyak tidur. Kemudian suara tu beralih pula, datang daripada sel yang lain. Saya jalan lagi. Saya tengok mereka pun tengah tidur. Pendengar Ria 897. Koridor ni adalah koridor yang panjang isi. Ia merupakan pintu. Pintu ini adalah pintu-pintu bilik ataupun pintu sel yang mana inmate berada dekat dalam. Jadi koridor sepanjang-panjangnya, di hujung koridor saya terlihat sesuatu dalam keadaan sedang menyangkung Casey. Agak tinggi, besar tapi tengah menyangkung. Dari jauh sedang memerhatikan saya yang sedang berdiri di hadapan salah sebuah sel. Jadi saya pun pandang lain, saya tengok balik di sudut yang sama, benda yang besar yang dapat lihat dari jauh dekat hujung koridor hilang dari pandangan. Saya pun tengok tak ada apa-apa, saya pun baliklah. Saya balik ke office. Duduk balik. Pendengar Misteri Jam 12, tiba-tiba daripada CCTV kamera dapat lihat Casey. Seolah-olah ada macam gangguan statik. Skrin monitor yang ada dekat dalam office ni, ia bergoyang seperti ada static energy yang lalu dan terkena pada kamera yang ada dekat situ. Dia goyang, kemudian dia mati dalam satu saat, dia hidup balik. Saya pun rasa curiga. Sekali lagi, saya keluar dari office menuju ke arah sel koridor untuk tengok apa yang terjadi. Jalan. Tiba-tiba salah seorang inmate menegur saya. Dia tanya pada saya, "Encik, buat apa encik malam? Tak takut ke cik kat sini?" Dah, pergi tidur. "Cik, tadi saya nampak ada benda lari cik dekat depan sel," kata inmate itu kepada saya. Saya tak seharusnya tunjuk yang saya takut, walaupun saya dalam keadaan curiga Casey. Saya katakan sekali lagi kepada inmate tu suruh tidur
Kalau dia tak tidur, malam ni saya suruh dia diri dekat luar. Barulah dia tidur, saya patah balik. Untuk pengetahuan Casey, dalam penjara Casey, macam-macam kes gangguan boleh berlaku. Sebab Casey, utai-utai lama yang masuk prison, masuk penjara ni, kebanyakan dari mereka badan tak kosong. Mereka ada bawa sesuatu. Dan kebanyakan dari mereka ni, bila dekat dalam sel, dah tak boleh kasih makan, dah tak boleh kasih umpan. Jadi benda ni dilepaskan macam tu, dan ia berleluasa dan mengganggu para pegawai dan para banduan yang ada di sana. Terima kasih. Para pendengar misteri jam 12. Berikut ini merupakan kisah yang pertama saya terima melalui kiriman email datangnya dari saudara Rahmat. Casey, saya baru saja dibuang kerja dan memang hidup saya susah. Oleh kerana ingin menyara keluarga saya, terpaksalah saya lakukan apa jua tugas yang boleh saya dapat. Baru-baru ini saya bertugas sebagai penjual barangan, door-to-door salesman. Saya akan pergi dari rumah ke rumah, ketuk pintu dan jual barang yang saya jual adalah barang-barang seperti hadiah-hadiah, jam tangan, minyak wangi dan sebagainya. Dipendekkan cerita Casey, saya bertugas bermula jam 8 pagi, akan ambil barang di ofis dan akan keluar pulang lewat malam Casey. Kerana setiap barang yang kita jual ada komisen. Jadi kalau sikitlah duit untuk hari itu. Saya terpaksa membanting tulang sampai jauh malam. Perkara yang saya nak ketengahkan ini berlaku lebih kurang 2 minggu yang lalu Casey. Saya ni dengan beg saya tarik dari tingkat ke tingkat, tingkat ke tingkat. Saya telah pun kunjungi salah sebuah rumah di kawasan Sinming. Perkara ini berlaku bila saya sampai di tingkat ... blok ... Jalan dengan harapan kalau waktu malam tu rumah yang pintunya tutup saya tak akan ganggu selepas jam 9 malam. Tapi kalau sebelum itu tutup saya akan ketuk. Sebab kalau selepas 9 takut orang dah tidur buka kena marah. Jadi saya tengoklah pintu mana yang terbuka, saya akan ketuk dan orang akan keluar dan saya akan beritahu apa yang saya jual. Dipendekkan cerita Casey, sampai dekat satu rumah orang Melayu kita. Pintu terbuka luas Casey. Jadi saya tarik beg. Ruang tamunya gelap sangat-sangat. Tiba-tiba saya nampak ada perempuan ni pakai baju jubah warna hitam. Jubahnya sungguh labuh dan besar. Saya nampak beliau rambutnya panjang sangat-sangat. Jadi saya tak fikir yang bukan-bukan sebab saya nak cari duit Casey. Saya ketuk pintu. Assalamualaikum. Tapi Casey, orang yang saya nampak dekat ruang tamu tak beri salam, tak sambut salam yang saya beri. Kemudian saya berdiri, saya tengok, ini orang ke bukan ni? Lama Casey saya perhatikan. Benda tu tak bergerak. Tiba-tiba ada makcik tua jalan terbungkuk-bungkuk keluar dari biliknya, halau saya. Pergi! Saya terkejut Casey, dengan segera saya tarik beg saya. Bila saya dah jalan jauh, nak turun tangga, saya sempat pusing belakang. Terperanjat Casey dekat koridor depan rumah makcik. Perempuan yang berjubah hitam besar labuh, berdiri sedang memerhatikan saya dari jauh Casey. Bab tu saya dah takut. Saya dengan menggelacat tergopoh gapah, angkat beg saya yang berat, turun tangga dari tingkat ... Punyalah tinggi, nak tak nak Casey, nak pergi tempat lift saya takut. Turun macam nak rak. Setiap kali saya turun, bila dah setengah jalan turun tangga tu, saya akan tengok dungak ke atas daripada celah-celah tangga. Dia sedang menjemuk saya Casey. Dan Casey bayangkan, selepas itu, dengan segera, saya terus tahan teksi untuk pulang ke rumah. Sejak kejadian itu,
Saya beberapa kali kalau pergi ke rumah-rumah orang, khususnya waktu malam, saya akan perasan macam ada benda yang sama ikut saya berdiri di belakang. Sekarang ni kalau saya jual barang, saya tak akan jual sampai maghrib, sebab selalunya dia akan menjelma selepas waktu maghrib. Pukul 6 saya dah berhenti dan saya terus akan pulang ke rumah Kisi. Entahlah, benda tu macam ikut saya ke mana saja saya pergi. Terima kasih kerana sudi membaca kiriman email saya. Ikhlas, dari peminat pendengar setia Misteri Jam 12, Rahman. Nama beliau Udin Tampoy, dan pengalaman Udin Tampoy berkongsi kisah ketika beliau, isteri dan anak-anaknya memandu pergi ke rumah. Ia memandu kenderaannya pergi ke rumah ibunya yang terletak di kawasan mana? Yang terletak di Kelantan. Pengalaman yang cukup menyeramkan ini berlaku ketika berada di Lebuh Raya di Malaysia. Dalam perjalanan tempat yang saya kena, Kisi percaya ataupun tidak, kata Udin Tampoy, ketika saya memandu pada waktu malam. Saya suka memandu waktu malam, satu, kenderaannya kurang, jadi kemalangan tu kurang berlaku. Dan bila memandu waktu malam tu lebih tenang, sebab panas terik matahari itu tidak begitu memancar ke dalam kenderaan, kata Udin. Bila keluar waktu malam, Kisi memandu memang cukup sejuk, nyaman dan sunyi sepi. Jalan raya kiri kanan gelap gelita. Saya terkena gangguan ketika saya memandu kenderaan saya di salah sebuah kawasan. Mungkin ada katanya di sini pendengar-pendengar di Singapura pernah dengar nama kawasan ini, di Lebuh Raya, Karak. Para pendengar Ya 897, kata Udin Tampoy, ketika saya memandu di Lebuh Raya berdekatan dengan kawasan Karak, di sana banyak sangat gunung ganang, bukit-bukit yang tinggi-tinggi. Sedang memandu waktu itu, saya rasa mengantuk sedikit. Niat di hati nak berhenti di tempat rehat di hadapan beberapa kilometer, tapi memang dah terlampau mengantuk dan ia akan membahayakan lagi keadaan saya dengan keluarga. Jadi dari memandu kelajuan 120 km sejam, saya perlahankan kenderaan memandu 100 km sejam. Untuk menghilangkan sedikit rasa mengantuk, saya pun hidupkan sebatang rokok buka tingkap. Anak dengan isteri saya semua sedang nyenyak tidur. 2 orang anak duduk di belakang sedang tidur, isteri saya juga sedang nyenyak tidur. Jadi tidak ada sesiapa yang akan menemani saya untuk menghilangkan rasa mengantuk saya, kata Udin. Dalam perjalanan, bila kenderaan saya dah semakin pelan dan perlahan, saya hidupkan sebatang rokok dan mula hisap rokok untuk hilangkan rasa mengantuk. Pandu punya pandu Kisi. Saya berada di lorong sebelah kiri. Alangkah terperanjatnya, Kisi, apabila saya ternampak ada perempuan di hadapan sedang berdiri di bahu jalan. Tiba-tiba semakin saya menghampiri wanita tersebut, wanita itu setapak melangkah ke depan, berdiri di lorong yang saya nak gunakan untuk bergerak. Bila saya tengok wanita tu dah dekat depan, ini benda berlaku dalam hanya beberapa saat. Para pendengar Ya, kata Udin, saya pandu kenderaan saya pada kelajuan 100 km sejam. Wanita di hadapan saya mula langkah setapak depan lorong yang saya gunakan itu dalam beberapa meter saja. Saya nak tekan brek memang tak boleh, sebab dah terlambat sangat akan tercampak anak dengan isteri saya. Sebelah kanan pula saya tengok side view mirror ada kereta laju nak potong saya. Saya terpaksa makan sebelah kiri dan hampir-hampir, Kisi, kenderaan saya terbabas masuk ke dalam gaum, kata beliau. Setelah itu saya hentikan kenderaan saya lebih kurang jaraknya 400 meter daripada wanita berdiri. Isteri saya sampai terbangun sebab terperanjat apabila saya pesongkan kereta saya secara mendadak. Bila saya berhenti, isteri tanya kenapa. Saya tak bercakap. Saya terus keluarkan kepala tengok belakang.
Di belakang saya langsung tak ada orang. Saya cari si wanita yang dimaksudkan, walaupun gelap, banyak kenderaan juga lalu. Setiap kali lalu ada cahaya lampu. Tengok tak nampak satu pun orang yang berdiri di tepi jalan. Saya hampir-hampir kemalangan dengan anak saya di Lebuh Raya Utara Selatan dekat kawasan Karak. Isteri tanya kenapa. Saya kata saya mengantuk. Isteri marah. Tapi sebenarnya hakikatnya, kata Encik Udin Tampoi, bukanlah saya mengantuk. Mengantuk awal tadi setelah hampir-hampir kemalangan dengan keluarga. Baru rasa segar. Saya mula memandu dan kali ini mulut saya kumat kamit membaca doa kisi. Saya pandu laju sebelah kanan. Pandu dengan harapan selamat sampai. Dengan izin Tuhan, saya sampai Kelantan pada pukul 6 pagi. Itulah pengalaman peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Terima kasih dan selamat tengah malam kepada Casey dan juga para pendengar Misteri Jam 12. Kisah berikut ini adalah satu pengalaman yang dialami dan ini berlaku di salah sebuah estet perumahan di Singapura. Begini kisahnya. Kata Rizal, saya ingin ketengahkan pengalaman yang berlaku agak lama dahulu. Apabila saya tinggal di salah sebuah estet perumahan, salah sebuah blok, lebih tepat lagi di kawasan Tampines. Saya mempunyai seorang jiran, kata Rizal. Seorang makcik yang pada malam hari dia suka mundar-mandir di hadapan koridor rumah beliau dan rumah saya. Dalam bilik satu ni adalah bilik komputer, di mana disitulah tempat anak-anak buat kerja sekolah, kata Rizal, dan saya juga beriadah dalam bilik itu untuk main game dan sebagainya. Makcik jiran sebelah ni, bila tiba waktu antara jam 9 malam hingga 1-2 pagi, dia akan keluar dari rumah, dia akan mundar-mandir, jalan ke hulu, ke hilir, beberapa kali, kemudian dia akan duduk dekat luar rumah, dia akan jalan lagi. Saya tak berbual dengan makcik ni sangat, tapi isteri saya kenal dengan jiran sebelah keluarganya. Pernah isteri bertanya, "Mak, teman jiran ni suka keluar waktu malam berjalan." Katanya, itu yang sering dilakukan. Sebab kata beliau, mak kepada jiran sebelah ni, kata isteri saya, mak kepada jiran sebelah ni, waktu dahulu memang suka berjalan dan bersenam. Jadi itulah yang saya anggapkan. Setiap kali bila saya dengar bunyi telapak kaki orang jalan sirit-sirit, saya akan tahu makcik sebelah dah keluar untuk bersenam. Jadi Rizal menceritakan, pernah sekali ni, keluarga jiran sebelah saya sebenarnya tak tahu. Yang tahu isteri saya. Mereka, anak beranak tidak ada di Singapura, bercuti selama lebih kurang seminggu. Saya berada di dalam bilik, sedang bermain game seorang diri. Anak saya dah pun tidur. Isteri saya sedang nak masuk tidur. Bila sedang bermain game, saya tak dengar dekat luar bunyi orang berjalan sirit-sirit kaki. Dalam hati, alah, ni benda biasa. Ni mesti makcik sebelah ni. Saya pun buat bodoh lah. Lalu isteri saya masuk ke dalam bilik dan tanya, "Bang, tak nak tidur lagi?" Saya pun kata, "Sekejap lah, abang nak habiskan game ni," kata saya pada isteri. "Okey bang." Kemudian isteri saja berkongsi, "Abang tahu tak, Fida sebelah ni cuti seminggu tau." Saya tanya pada isteri, "Fida cuti seminggu?" Satu keluarga pergi bercuti." "Satu keluarga? Mak dia ikut tak?" tanya saya pada isteri. "Mak dia ikut lah, satu keluarga. Dia kasih kunci suruh tengok-tengokkan rumah." Saya terperanjat. "Confirm mak dia ikut?" "Yalah bang, kalau mak dia tak ikut,
siapa nak jaga mak dia? Isteri beritahu saya. Kenapa? Tak ada apa-apa. Kemudian isteri masuk dalam bilik. Saya, Casey, sempat pergi dekat tingkap, buka tingkap sedikit untuk lihat siapa yang ada di luar. Dari tadi mundar-mandir beberapa kali. Bila saya buka tingkap, saya pandang dekat luar. Ternyata tidak ada sesiapa pun yang ada di koridor rumah saya. Saya menjadi takut. Terus terang saya cakap, saya matikan TV, tutup game saya dan terus masuk tidur. Keesokan harinya, saya beritahu isteri. Saya kata pada isteri, semalam bila awak beritahu saya tentang Fida dan keluarga bercuti, sebelum tu abang ingatkan, kata saya pada isteri. Mereka ada di rumah sebab semalam abang dengar makcik sebelah jalan depan koridor rumah kita. Isteri saya naik takut sebenarnya. Tapi alhamdulillah, gangguan tu hanya berlaku pada diri saya saja. Terima kasih dan selamat tengah malam.